A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih rezekikan kita untuk bersama di dalam kelas ini, untuk bersama kita menghayati perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama kita memahami perjalanan, mengambil hukum fiqah, mengambil ibrah, sehingga pada suatu saat nantinya sekiranya Allah SWT merezekikan kita untuk melaksanakan haji, maka kita melaksanakan haji sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kerana ada dua hadis utama yang mana ia menjadi pegangan kita apabila kita beribadah. Salah satunya adalah apabila baginda SAW mengucapkan untuk sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah bagaimana cara aku menunaikan salat. Arti kata solat kita perlu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, baginda SAW menyebutkan pada hadis yang lain, khudhu anni manasikakum. Contohi, ikuti bagaimana cara-cara aku mengerjakan nusuk, bagaimana aku mengerjakan haji. Kata ulama, apabila kita menyebutkan contohi apa yang Rasulullah SAW buat dalam haji, bukan sekadar hanya tawaf, bukan hanya sekadar sa'i, bukan hanya sekadar kita bermusafir pergi ke Mekah, tak, tetapi khudhu anni, ambillah apa yang baginda SAW tunjukkan, berarti daripada seluruh perjalanan Rasulullah, ia ada ibrah yang mana kita boleh ambil di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali di dalam kelas ini. Yang mungkin baru pertama kali, yang tak pernah kita katakan siapa Mustafa Muaz ni, kenapa beliau buat kelas umrah ni dan sebagainya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ia menjadi pembuka mahabbah antara kita semuanya, sehingga tuan-tuan dan puan-puan lebih selesa untuk bertanya pada saya sekiranya ada apa-apa ketidakfahaman ataupun nak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan sebagainya. Baik, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang baru hadir, yang mungkin tertarik untuk mengikuti kelas ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Nama saya Mustafa Muaz bin Muhammad Masruh. Merupakan seorang yang alhamdulillah pernah belajar di bumi Madinah Al-Munawwarah pada tahun masuk 2010 dan habis pada 2020. Hampir 10 tahun saya di Universiti Islam Madinah. Saya mengambil fiqh, menamakan kuliah syariah. Jadi insya-Allah saya familiar dengan hukum hakam berkenaan dengan syariah. Kemudian saya masuk dalam diploma dakwah, yang mana di situ saya familiar untuk kita mengenal pelbagai mazhab, pelbagai akidah. Kemudian seterusnya saya masuk lagi dalam master. So saya mengambil juga master di bumi Madinah Al-Munawwarah. Saya belajar di sana, saya mengambil kitab, kita belajar Mughni, belajar 4 mazhab dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ia menjadi asas untuk kita lebih memahami hukum hakam dalam haji. Yang itu antara yang menjadi sedikit keberanian saya untuk kita berkongsi ilmu di sini. Juga yang keduanya, saya selama 10 tahun di sana, saya pernah menjadi penerjemah bagi Kementerian Agama Arab Saudi selama hampir lebih kurang 4 kali. Jadi setiap kali saya buat haji, saya bersama mereka, bersama Kementerian Agama. Jadi ada masyaikh selama sebulan kami duduk di Mekah Mukarramah, syekh-syekh ajar di masjid-masjid. So saya menjadi penerjemah bagi beliau, sehingga begitu ramai masyaikh, dan alhamdulillah saya mengambil faedah yang begitu banyak daripada mereka. Lalu sebahagiannya saya turut bukukan di dalam kitab ini. Kemudian yang ketiganya, alhamdulillah selepas saya habis di sana, hujung pada tahun 2020 pada musim Covid. Yang pada musim Covid ketika itu Mekah kita semua sedia maklum ditutup. Tak ada orang boleh masuk. Hanya 1,000 orang sahaja yang boleh buat haji masa itu. 1,000 orang satu dunia. Dan syukur alhamdulillah daripada 1,000 orang tu saya antara yang terpilih. Daripada rakyat Malaysia ada lebih kurang 8 orang sahaja satu dunia. Daripada 1,000 orang yang dipilih daripada penduduk di Arab Saudi ini, yang Allah rezekikan untuk saya buat haji. Jadi pada musim Covid, musim Corona yang masa tu kita semua takut, nak jumpa jiran sebelah pun takut. Kalau pakai baju tu rasa macam tak selesa semua. Jadi memang alhamdulillah masa tu kita dapat duduk dekat Mina, dekat hotel yang
apa kita katakan satu hotel yang tinggi-tinggi. Jadi Mina ni dia ada kemah, dia ada satu apartmen yang tinggi yang hanya memang untuk kita katakan orang-orang kaya, keturunan-keturunan bangsawan. Tapi syukur alhamdulillah sebab hanya 1,000 orang saja, so kami semuanya dapat tinggal dekat situ. Itu satu pengalaman juga yang saya rasa boleh saya gunakan untuk kita sama-sama berkongsi pada perjalanan haji kita ini, insya-Allah. Kemudian selepas itu saya pun selesai belajar, alhamdulillah saya kembali ke Malaysia. Kini saya di Malaysia. Jadi kalau saya sekarang ni kita ikut waktu Saudi pukul 9, tapi di rumah saya sekarang ni waktu sekarang ni pukul 2 pagi. So saya ucapkan tahniah kepada orang-orang yang mungkin masih lagi dekat Malaysia, yang masih lagi bangun pukul 2 pagi. So saya ucapkan tahniah, ahlan wa sahlan. Kita sama-sama bangun pukul 2 pagi ni, kita menyantuni mereka yang berada di Saudi pada pukul 9 pagi ni. Jadi insya-Allah 9 malam. Kemudian selepas saya balik, saya sekarang ini bekerja di salah satu firma kewangan Islam sebagai penasihat syariah, kita katakan syariah advisory dan research di salah satu perbankan Islam yang mana kita melihat daripada sudut akad dan sebagainya. Dan saya masih bekerja di sana. Sebab tu kalau perasan kita dekat dalam grup, saya jarang apa untuk sekarang ni saya tutup dulu sebab saya nak selesaikan dulu kerja-kerja saya. Tapi insya-Allah nanti pada selepas ini kita akan buka grup kita, kalau ada persoalan, kalau ada apa, insya-Allah kita akan jawab selagi mana kita mampu. Saya pun ada kompilasi soalan-soalan. Jadi kelas ini bermula pada 2020, masa saya sebutkan masa tu ada 8 orang sahaja daripada rakyat Malaysia yang buat haji. 8 orang saja. So saya mula buat kelas haji ni, saya cerita. Setiap hari kami buat kelas. Sebab 1,000 orang ni dia tak ada yang boleh menemankan. Maksudnya tak ada mutawif. Dan kebetulan saya pernah ada pengalaman tersebut, so dengan 8 orang. Kemudian tahun seterusnya saya tak buat haji sebab saya dah balik Malaysia. Saya teringin nak buat kepada mereka yang nak buat haji. Sebab masa tu hanya dibenarkan mereka yang tinggal dekat Saudi sahaja. Alhamdulillah lebih kurang dalam 200 orang yang ikut dalam grup. Kemudian seterusnya pada tahun 2022 ketika itu dah naik lebih kurang dalam 300 ke 400. Dan tahun ni masya-Allah walaupun mungkin yang hadir bersama kita pada hari 100 orang, saya faham biasanya ada yang sibuk dan sebagainya, tapi rakaman tu kita akan rakam, kita akan share di dalam grup sehingga ia boleh memberikan manfaat kepada mereka yang tak hadir. Sebab kadang-kadang ada yang kerja, ada nurse dan kalangan sebagainya. So ia mudah-mudahan yang hadir ni Allah berikan rezeki, Allah berikan pahala. Yang tak dapat hadir mereka masih boleh mengikuti kelas yang mana kita sharekan rakaman tersebut. Baik, tanpa membuang masa, sekarang kita mulakan kelas kita. Mudah-mudahan sambil menunggu yang lain tadi kita berikan mukadimah. Tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada yang seperti saya sebutkan, kelas ini agak berbeza dengan kelas-kelas yang lain yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah ikut, kerana kita tidak hanya fokus membahas berkenaan dengan hukum hakam, bahkan kita lebih banyak untuk mengambil ibrah, memahami perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bila mana kita memahami perjalanan ini secara tidak langsung, insya-Allah kita akan faham hukum fiqh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini tajuk kita sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan engkau bersamanya. Ia merupakan satu tajuk yang mana sebenarnya saya ambil dalam kitab bahasa Arab. Lebih kurang dalam 200 muka surat yang mana ia merupakan kitab tajuk dia Sifatu Hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat haji baginda sallallahu alaihi wasallam ka'annaka ma'ah. Sifat haji baginda sallallahu alaihi wasallam seakan engkau bersamanya. So saya nak membawa tuan-tuan selama 3 hari ini, selama hari ini, esok dan lusa, untuk kita melihat perjalanan Rasulullah, membayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita bersama dengan baginda, kita belajar ibrah daripadanya, sebab sehingga itulah kita dapat mengikuti hadis Rasulullah, khudhu anni manasikakum, contohi, ikuti, ambillah bagaimana aku melakukan haji. Jadi daripada 200 ni, akhirnya kita boleh memahami lebih mendalam berkenaan dengan apa perjalanan haji ni. Tuan-tuan, sebelum kita masuk berkenaan dengan kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, saya nak bercerita berkenaan dengan 3 jenis bentuk haji. So kalau sebut haji ni, kita kena faham dia ada 3 jenis, ada 3 kaedah. Siapa buat salah satunya, ia telah pun sah hajinya, dapat pahala. Kita tak nak berbicara dulu mana yang lebih afdal, Ustaz, yang A ke, yang B ke, yang C. Tak.
Nanti dulu, tapi kita nak faham, dan hari yang benda ni saya akan ulang setiap hari. Sehingga kita faham, oh kerana ada sahabat yang buat haji tamattu. Ada sahabat yang mungkin dikatakan buat haji ifrad. Ada juga yang buat haji kiran. So kita kena faham semuanya sehingga kita memahami perjalanan haji Rasulullah SAW. Apa itu haji tamattu? Tamattu ini daripada kalimat tamattu'. Maksudnya daripada kalimat kita katakan kalau bahasanya mut'ah. Mut'ah ada tamattu', lebih kepada senang, relax. Haji tamattu' ini dia mengumpulkan dua ibadah. Pertama, dia ada ibadah umrah yang dilakukan secara sendiri, ada ibadah haji yang dilakukan sendiri, maka ia terpisah. Ada tawaf umrah, ada sa'i umrah, ada tawaf haji, ada sa'i haji. Maknanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 3, 4 yang dilakukan dalam haji tamattu'. Kenapa? Kerana apabila seseorang dia dah buat umrah, dia lepas dia tahallul, dia boleh pakai pakaian biasa. Dia boleh pakai, boleh berwangi-wangian. Dia boleh berhubungan suami isteri. Itu maksud haji tamattu'. Jadi umrah ini dia dilakukan dalam 3 bulan. Bulan-bulan haji, Ashhurul Hajj, bulan haji itu dalam 3 hari yang pertama, iaitu pertama bulan Syawal. Bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Jadi ada 3 bulan. Contohlah, ada orang dia bulan Syawal, 1 Syawal, hari raya dia masuk, dia buat umrah. Bila dah selesai tahallul, maka umrahnya itu adalah umrah kita katakan, kalau dia niat nak buat haji, so itu umrah yang pertama. Kemudian seterusnya dia tunggu sampailah 8 Zulhijjah. Kerana ibadah haji bermula pada 8 Zulhijjah. Maksudnya Syawal, lepas dia dah tahallul, dia halal. Dia tak keluar daripada kota Mekah, dia tak balik. Kemudian dia stay, bulan Zulqa'dah pun dia stay. Sampai 8 Zulhijjah baru dia masuk dengan ibadah haji. So kerana dia bersenang-senang, dia boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. So ada beza antara umrah dan haji, 2 ibadah yang berbeza. Itu adalah yang pertama. Ada ibadah jenis ibadah yang kedua, haji, iaitu namanya haji ifrad dan haji kiran. Haji ifrad dan haji kiran ni saya satukan. Kenapa? Kerana daripada sudut zahir pandangan mata, ifrad dan kiran ni sama. Kalau orang tu misal kata dia cuma tengok secara umum saja, dia ni buat haji ifrad ke atau haji kiran? Kenapa? Kerana dia hampir sama, cuma berbeza pada 2 sahaja. Sebab yang pertama adalah daripada sudut niat. Ifrad dari kalimat fardun. Fardun tu maksudnya 1. Maksudnya ifrad, dia datang Mekah, dia nak buat haji sahaja. Itu haji ifrad. Tapi kalau kiran daripada kalimat qarana, yang bermaksud makrun, yang bermaksud bercampur, yang bermaksud 2 in 1. Maksud iqran dekat sini adalah dia mengumpulkan antara umrah, haji, 2 dalam 1. 2 in 1. Itu adalah haji kiran. Jadi niat daripada sudutnya berbeza. Ifrad kata sahaja aku buat haji kerana Allah. Qiran sahaja aku buat umrah dan haji dalam satu masa, bila kita katakan secara dalam tanda kutip, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya qiran ini mengumpulkan umrah dan haji dalam satu masa. Lafaz niatnya nanti insya-Allah kita akan share nanti. Kita akan dengar bagaimana Rasulullah berniat. Yang kedua, beza antara ifrad dan qiran adalah bayar dam. Oleh kerana qiran dia mengumpulkan umrah dan haji, maka hukum dia sama macam tamattu' yang mana perlu bayar dam. Tamattu' perlu bayar dam. Dam tu apa Ustaz? Perlu sembelih kambing. Perlu sembelih kambing. Kalau kiran pun perlu sembelih kambing, perlu bayar dam. Kenapa? Kerana dia telah mengumpulkan umrah dan haji. So itu secara asas beza antara 3 jenis bentuk haji ini. Haji tamattu', 1, haji ifrad dan qiran, yang mana kita katakan sama daripada sudut amalannya, tetapi berbeza daripada sudut niat, berbeza daripada sudut dam. Baik, haji ifrad dan qiran ni, bila contohnya pada bulan Syawal. Bulan Syawal, saya dah masuk ke kota Mekah, saya dah dalam keadaan ihram, saya niat. Okey, pertama kita buat tawaf kudum. Tawaf kudum ni bermakna qadama, maksudnya tawaf datang. Bila saya buat tawaf kudum ni hukumnya sunnah. Sunnah sebab dia adalah kudum. Jadi apabila saya dah buat tawaf kudum, maka selepas itu, lepas buat tawaf, saya boleh buat sa'i. Maka saya buat sa'i haji. Kalau bagi ifrad dia niat sa'i haji sahaja. Bagi orang yang buat kiran, dia akan buat
sa'i haji dan umrah. Maksudnya dia buat sa'i, tapi sa'inya itu 2 in 1. Sa'inya itu menunjukkan bahawasanya dia buat sa'inya itu untuk umrah dan haji dalam satu masa. Nanti selepas 8 Zulhijjah, nanti apabila masuk hari raya 10 Zulhijjah, nanti dia akan buat tawaf yang mana menjadi rukun haji, tawaf haji dan umrah. Jadi sa'i haji ni boleh didahulukan walaupun sebelum hari raya Aidil Adha, sa'i haji. Tapi nak buat sa'i haji atau sa'i haji dan umrah ni perlu didahulukan dengan tawaf kudum. Perumpamaan contoh saya Mustafa Muaz datang bulan Syawal dengan niat haji ifrad ataupun haji kiran. Datang haji ifrad dan kiran ni maksudnya saya sentiasa dalam ihram. Daripada bulan Syawal, kalau saya masuk bulan Syawal, kalau saya masuk bulan Zulqa'dah, atau saya masuk daripada 1 Zulhijjah ke, saya kena stay dalam ihram dekat Mekah sampailah 10 Zulhijjah. Sampailah saya wukuf dekat Arafah. Jadi saya nak ceritanya kalau bulan Syawal tu saya datang, saya buat tawaf, kemudian saya buat sa'i haji dan sa'i umrah, maknanya saya dah settle satu rukun. Saya dahulukan. Nanti bila lepas wukuf di Arafah, saya tinggal buat tawaf sahaja, yang mana tawaf itu kalau ifrad saya tawaf haji, kalau qiran tawaf haji dan umrah. Itu adalah satu. Kalau contohnya tiba-tiba Ustaz, saya daripada Malaysia, saya datang terus wukuf di Arafah Ustaz. Atau contohnya ada rakan-rakan kita daripada Saudi, dia waktu nak kerjalah, Syawal tak masuk Mekah, Zulqa'dah tak masuk Mekah, 10 Zulhijjah dia terus wukuf dekat Arafah, 9 Zulhijjah dia wukuf Arafah, terus dia datang, maknanya dia tak buat tawaf kudum sebab dia terus pergi ke Arafah. Dia tak sempat buat sa'i sebab dia terus pergi ke Arafah. Jadi nanti bila dah selesai wukuf dekat Arafah, dia buat tawaf, kemudian yang mana dia tak buat sa'i itu dia buat dekat sini sehingga diakhirkan. Jadi untuk ifrad dan qiran iaitu sa'i ini boleh didahulukan sebelum diwukuf di Arafah atau boleh diakhirkan menjadi selepas di Arafah. Jadi ini secara muqaddimah. Muqaddimah ini saya akan cerita setiap hari. Besok saya akan cerita lagi 3 jenis haji. Lusa saya akan cerita lagi. Cuma bezanya nanti saya akan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan Rasulullah buat haji yang mana? Tamattu ke, ifrad ke, qiran? Itu insya-Allah kita boleh dapatkan jawapan tu apabila kita bersama menyusuri perjalanan haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, rukun haji dan rukun umrah. Rukun haji dan rukun umrah. Apa beza rukun dengan wajib? Rukun ni tuan-tuan, rukun tak buat tak sah haji kita. Tak tinggalkan tak sah haji. Tak boleh diganti dengan dam. Wajib buat. Bukan wajib, kira kata rukun buat. Tapi kalau wajib ni, kalau kita tak buat, kita boleh bayar dam. Tapi dam tu atas dasar dosa lah. Kita perlu beristighfar. Kita perlu mohon pada Allah. Kita takut haji kita sah tapi tak mabrur. Kita takut haji kita sah tapi tak sempurna. Contoh, dia berniat, dia tinggalkan niat ihram di miqat. Sepatutnya dia berniat dekat miqat tapi dia terlepas. Dia niat lepas miqat. Niat tu rukun. Niat ni rukun. Tapi kalau dia niat lepas daripada miqat, dia dah tinggalkan wajib haji. So kerana dia meninggalkan miqat, dia perlu bayar dam. Kemudian meninggalkan larangan dalam ihram. Larangan dalam ihram ini adalah larangan dalam ihram tak apa wajib, tak boleh tutup kepala, wajib, tak boleh pakaikan pakai wangi-wangian. So melakukan larangan dalam ihram, wajib kamu dah meninggalkan maka perlu bayar dam. Mabit di Muzdalifah, tak tidur dekat Muzdalifah, bayar dam. Tak melontar batu di Jamrah Kubra, bayar dam. Tak mabit dekat Mina, bayar dam. Tak melontar pada hari-hari tasyrik, bayar dam. Ini maksudnya kalau kita tinggalkan, kita masih sah tapi perlu bayar dam. Rukun haji, niat. Rukun haji ni senang je. Tuan-tuan yang biasa pernah buat umrah, senang saja. Rukun umrah plus 1 wukuf dekat Arafah, dia jadi rukun haji. Maknanya dia ada niat, kemudian dia ada wukuf di Arafah, lalu dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada cukur, tahallul, dan dia ada tertib pada rukun, sah. Contohlah ya, saya nak cakap. Okey, kursus kita hari haji ni senang je tuan-tuan. Okey, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, terus kita wukuf dekat Arafah. Malam atau kita katakan lepas kita dah wukuf dekat Arafah, kita tak payah pergi Muzdalifah tuan-tuan. Kita terus buat tawaf, terus buat sa'i, terus tahallul. Sah tak haji kita? Dah sah. Dah sah dah. Tak payah, tapi cuma kena bayar dam dan kita berdosa. Ada tak orang buat ni? Ada. Kadang-kadang ada orang ni, dia orang kaya.
Dia orang kaya, dia kata, Ustaz, saya tak boleh lah mabit dekat Muzdalifah ni Ustaz. Panas, ramai orang lah Ustaz, jutaan orang lah. Ustaz, boleh tak saya tak mabit dekat Mina? Saya nak duduk dekat hotel 5 bintang. Ustaz, saya tak boleh lah nak melontar, malas lah. Takut lah Ustaz. Okay. Saya cuma nak niat, saya nak tawaf, saya nak sa'i, saya nak wukuf Arafah, saya nak cukur tahallul dan ini 6 ni, saya jaga 6 ni. Sah tak hajinya? Sah. Kalau hanya sekadar sah, settle kelas kita tuan-tuan. Tak payah nak sambung lagi dah. Tapi kita bukan berbicara berkenaan dengan sah ataupun tak sah. Bukan perlu bayar dam ataupun tidak bayar dam. Tapi kita nak berbicara bagaimana haji Rasulullah. Bagaimana sahabat tengok satu persatu perjalanan Rasulullah. Sebab tu saya bawa nota ni. Perjalanan haji baginda sallallahu alaihi wasallam, kita ambil ibrah daripada ni. Jadi insya-Allah benda ni pun rukun haji, wajib haji pun saya akan ulang setiap hari sehingga kita lebih memahami apa perjalanan haji kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekarang kita masuklah dalam perjalanan haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali bila saya masuk dalam ni, hati saya ni seakan-akan terbang kembali pada masa awal dahulu saya melaksanakan haji. Seakan-akan bagaimana saya mula awal kali berniat. Macam mana saya pertama kali saya nampak Kaabah. Dan mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan yang belum sempat merasakannya, dengan keberkatan kelas ini, mudah-mudahan kita bertawassul dengan keberkatan ilmu ini, Allah SWT angkat, Allah SWT mudahkan kita untuk sama-sama melaksanakan haji. Ada yang mesej saya, Ustaz, saya ni tak buat haji, boleh ke saya nak ikut? Boleh puan. Boleh tuan. Ada yang mesej lagi, Ustaz, dia tak kata Ustaz lah, dia cakap, Assalamualaikum tuan, ni saya. Betul ke kelas haji ni percuma? Betul. Sungguh ke? Sungguh. Buat pukul berapa? 2 pagi. Ustaz, ini bukan apa? Dia kata, tuan, ini bukan scam Dia ingat saya scammer pula. Mengumpulkan orang-orang dalam WhatsApp ni. Jadi kita pun ketawa jugalah. Kan? Pujalah kita bagi kelas percuma pun dianggap scam. Apalagi kalau kita buat berbayar. Mungkin bukan dianggap scammer lagi. Tapi tak apalah. Sebab ini saya katakan syukur Alhamdulillah tuan-tuan perempuan datang. Tuan-tuan sanggup korbankan masa. Tuan-tuan, bagi saya itu sangat berharga. Moga setiap saat saya bersama tuan-tuan ini pada saya di satu amanah yang Allah berikan untuk saya berikan terbaik dalam kelas-kelas ini. Tuan-tuan, sebelum peristiwa haji. Haji ni tahun 9 atau Rasulullah SAW, kita kena faham Rasulullah hidup pada 2 fasa. Fasa yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Rasulullah dilantik umur 40 sebagai seorang Rasul. 40 sampai 53 Rasulullah dekat Mekah. Lepas 53 Rasulullah SAW berhijrah ke bumi Madinah, diusir daripada kaum. Kaum yang halau dia, nak bunuh dia. Baginda SAW, maknanya Rasulullah di Madinah, lalu Rasulullah menetap di Madinah tahun ke-10 10 tahun. 10 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, sampailah jadi 10. Kita katakan 1 hijrah, 2 hijrah, tahun kedua hijrah ni perang Badar, tahun ketiga hijrah perang Uhud, tahun kelima hijrah perang Khandaq, tahun ke-7 hijrah perang Khaybar, tahun ke-8 pembukaan kota Mekah, tahun ke-9 hijrah. Pada tahun ke-9 masa itu turun kewajipan haji. Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ke-8 Mekah dah dibuka. Kesyirikan dah pun berhala-berhala telah pun dihancurkan semuanya. Maka tahun ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillah tuan-tuan. Allah mulakan dengan walillahi 'alan nas. Untuk Allah, kerana Allah. Allah mulakan walillah. Maksudnya 'alan nas, ke atas manusia. Hajjul bait, pergilah kamu ke rumah Allah. Haji bermaksud al-qasdu, tujuan. Haji daripada sudut bahasa hajjul bait, menuju ke rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang ada istita'ah, bagi orang yang ada kemampuan. Kemampuan 2, kemampuan kesihatan, yang kedua kemampuan harta. 2. Jadi ini maksud al-istita'ah, kemampuan kesihatan dan harta. Tuan-tuan, walillah, Allah mulakan dengan walillah, menunjukkan haji ni pada asalnya adalah kita menuju rumah Allah. Haji ini pada asalnya adalah kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah haji itu kita bermula dengan lafaz talbiyah. Labbaik Allah, aku sahut seruanmu ya Allah. Bukan aku sahut seruan Facebook. Aku bukan nak jadi influencer. Aku bukan nak orang like Facebook aku. Aku bukan nak orang like status aku. Tetapi aku labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu Allah.
ia bertepatan dengan ayat ini, walillah. Tuan-tuan, datanglah ke kita ke kota Mekah kerana Allah, datanglah ke kota Mekah sebagai seorang hamba, hati seorang hamba. Jangan kita datang ke kota Mekah dengan penuh keegoan. Jangan kita datang ke Mekah dengan mengatakan, saya ni tuan, saya ni raja, saya ni T20, saya ni orang kaya. Tapi kita datang, kita tundukkan ego kita. Kerana haji ni, kalaulah setiap rukun Islam yang lain ada hikmah dia. Pada haji, pada solat, kita tundukkan anggota tubuh badan kita. Kita mensujud pada Allah. Pada zakat, kita tundukkan harta kita, kita korbankan harta kita. Pada syahadat, kita tundukkan hati kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa, kita korbankan hawa nafsu kita, tundukkan hawa nafsu kita. Pada haji, berkumpul semua ini. Pada haji, kita tundukkan ego kita. Kita tundukkan kesombongan kita. Kita korbankan harta kita. Kita korbankan tenaga kita untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. So, jadikan haji kita ni haji yang penuh dengan tawaduk. Yang kaya, yang raja perlu cabut mahkotanya. Tak boleh tutup kepala. Yang kaya pakai kasut perlu dilepaskan. Kerana pakai kasut bagi lelaki tak boleh, tidak diizinkan. Jadi walillah, marilah kita sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita katakan, ya Allah, aku ni walaupun mungkin tak pergi haji, tapi aku nak ikut kelas haji ni walillah. Aku nak kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama luruskan niat. Mudah-mudahan ia menjadi pembuka bagi kita yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-9 Hijrah, masa tu baginda SAW tak dapat nak mengerjakan haji. Kenapa? Kerana lepas pada 8 tahun Hijrah, pada 8 tahun, kita boleh katakan 8 tahun Rasulullah SAW berhijrah di Madinah, Mekah dah dibuka, maka akhirnya ramai orang nak masuk Islam. Jadi tahun ke-9 disebut sebagai Amul Wufud. Tahun ke-9 disebut sebagai tahun di mana orang-orang semua datang kepada Rasulullah nak membaiat Rasulullah. Tahun ke-9. Jadi Rasulullah akhirnya tak dapat nak mengerjakan haji, terlalu sibuk. Maka ada Rasulullah SAW lantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah untuk pergi ke Mekah membimbing jemaah haji. Lalu Rasulullah pesan kepada Saidina Abu Bakar, dan bersama Saidina Abu Bakar, Saidina Ali. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, nanti apabila kamu ke kota Mekah, kamu bawa 2 mesej utama. Yang pertama, alla yahujja ba'dal 'am musyrik. Selepas ini orang-orang yang mensyirikkan Allah dah tak boleh buat haji lagi. Maksudnya orang yang syirikkan Allah, yang menduakan Allah tak boleh buat haji. Sebab ibadah haji zaman Rasulullah, sebelum Islam berkembang, orang dah buat haji dah tuan-tuan. Umrah haji ni daripada zaman Saidina Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim pelaksanaan pertama kali buat haji. Kemudian sampailah Abu Jahal pun buat umrah. Abu Lahab pun buat haji. Cuma haji mereka ni haji yang penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan ada berhala-berhala di Kaabah. Jadi pada tahun ke-9 Rasulullah buat declaration melalui Saidina Abu Bakar, dah lah tahun ini tahun last orang musyrik buat haji. Selepas ini hanya yang mentauhidkan Allah. Bercerita berkenaan dengan visa. Visa nak buat haji ni tuan-tuan, bukan daripada Saudi semata. Visa Saudi buat haji contohnya. Tak, ada visa yang mana, kalau ada visa Saudi bagi visa pun, tapi kalau tak ada visa yang pertama tak sah haji dia. Iaitu apa? Islam. Visa sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Maknanya haji ni hanya untuk orang Islam sahaja. Maksudnya kalau orang Islam buat, sah haji dia. Ada orang contohlah dia tak beriman pada Allah. Dia datang Mekah, dia buat tawaf, dia buat sa'i, dia wukuf di Arafah, dia pergi Mina Muzdalifah. Sah tak hajinya? Tak sah. Kerana dia tak ada visa yang pertama. Walaupun visa Saudi bagi dia visa, tak sah haji dia. Kerana daripada tahun ke-9, alla yahujja. Tak boleh lagi dah orang musyrik buat. Dan haji ini adalah tauhid. Haji ini adalah mengesahkan Allah. Labbaik Allah, aku sahut seruan Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, alla yatufa bil baiti uryan. Orang-orang yang telanjang dah tak boleh lagi tawaf di Kaabah. Ustaz, ada ke orang telanjang tak berpakaian dekat Mekah masa tawaf tu? Ada. Zaman Abu Jahal, zaman Abu Lahab, mereka ni tawaf dekat Kaabah tak berpakaian. Yang laki tak pakai pakaian, yang perempuan pun sama. Kenapa? Sebab mereka kata gini, kita ni banyak dosa.
Mereka ni berhujah dengan akal. Kita buat dosa dengan baju-baju kita. Kita buat kesalahan dengan kita punya pakaian kita. So bila kita berjumpa dengan Tuhan, benda ni kita kena lepaskan. Sehingga kita datang kepada Allah. Contohnya kan, dalam keadaan tak berpakaian, inilah kita katakan from zero to zero. From daripada tak ada apa-apa, jadi kita balik lagi kepada zero. Pelanjang. Orang perempuan pun sama, tak pakai pakaian. Cumanya mereka malu, so mereka tawaf pada waktu malam. Waktu malam orang tak nampak. So kita katakan ini berguna dengan menggunakan hujah akal. Maka sebab tu Rasulullah melalui Sayyidina Abu Bakar pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah kata alla yatufa fil baiti uryan. Tak boleh lagi dah tawaf secara berpakaian. Itu tahun ke-9 Zulhijjah. Sekarang kita masuk tahun Zulhijjah pula, 9 Hijrah, dan sekarang kita masuk pada 10 Hijrah. Setahun selepasnya. Tahun selepasnya. Pada tahun ke-10 Hijrah, tuan-tuan, masa itu pada 24 Zulqa'dah. Zulqa'dah. Mungkin ada yang dia tidak familiar dengan bulan-bulan Islam. Saya faham. Ada yang mungkin, Ustaz, Zulqa'dah tu apa, Ustaz? Zulqa'dah tu apa? Zulhijjah tu apa? Zulqa'dah ini bulan ke-11. Bulan ke-12 kita bulan Zulhijjah. Bulan pertama kita Muharram. Bulan kedua kita Safar, Rabiul Awal. Ini tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah, maknanya pada bulan Zulqa'dah, maksudnya tahun ke-10 bulan ke-11. Pada 24 kita katakan bulan 11 pada tahun ke-10 Hijrah. Tuan-tuan, lepas ini kita nak ceritanya. Baginda SAW lepas haji ni, Baginda SAW hanya hidup lebih kurang dalam 2 bulan lebih sahaja. Sebab lepas Zulqa'dah, Zulhijjah Rasulullah buat haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal, lepas 2 bulan, 12 hari, pada masuk tahun ke-11 Hijrah, Baginda SAW meninggal dunia. Jadi nak katanya, lepas 2 bulan lebih haji, Rasulullah meninggal dunia. Jadi sebab tu antara kata Rasulullah SAW, la'alli la alqakum ba'da amikum haza. Mungkin ini tahun terakhir aku bersama kalian. Mungkin selepas ini kita tidak akan berjumpa lagi. Jadi itu menyebabkan sahabat-sahabat ni takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan Rasulullah dah berikan isyarat, mungkin ini haji yang terakhir aku. Sebab tu dikenal sebagai hajjatul wada', haji yang terakhir. Haji yang mana Rasulullah SAW buat yang wada' sebagai orang kata selamat tinggal. Sebagai menunjukkan maksudnya inilah hajinya Rasulullah SAW yang terakhir. Pada 24 Zulqa'dah, masih itu hari Jumaat, tuan-tuan. Hari Jumaat Rasulullah SAW berkhutbah, ada khatib. Rasulullah sebagai khatib. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khatabana Rasulullah. Rasulullah berkhutbah pada kami dekat atas mimbar. Lalu Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Bayangkan ini solat kat Masjid Nabawi ni. Qad furida alaikumul hajja fahujju. Allah dah fardukan. Maka haji ini merupakan rukun Islam. Rukun Islam kita ni 5. Jadi tuan-tuan ni nak kena ada niat, saya nak daftar. Bagaimana kita niat nak solat, kita niat nak bayar zakat, niat nak puasa Ramadan, kita kena ada niat nak buat haji juga. Sebab Rasulullah kata qad furida. Tapi ustaz, saya tak ada duit. Daftar dulu dekat tabung haji. Letak RM1,300 untuk dapatkan kuota haji tu. Anak saya baru lahir ni. Anak saya baru lahir terus saya daftarkan. Baru lahir 2021, dapat kuota haji 2,140 lebih. Maknanya 100 tahun lagi insya-Allah. Tapi jangan risau, lepas ni haji insya-Allah akan bertambah ramai orang. Qad furida alaikumul hajja fahujju. Allah dah fardukan kamu buat haji. Faqala rajulun akullu am. Wahai Rasulullah, setiap tahun ke? Kalaulah Rasulullah SAW, orang kadang-kadang bila dia ni jadi tokoh agama, dia nak orang setiap kali datang dekat tempat dia. Macam contohnya, saya ni ada rumah ibadat. Saya nak semua orang datang tempat ini setiap tahun kalau boleh. Kan? Macam contohnya Abraha. Abraha nak orang semua datang kat Yaman. Akhirnya orang tak datang, akhirnya dia pergi nak hancurkan kota Mekah. Ada orang dia nak kata, setiap tahun ni kita kena datang dekat sini. Setiap tahun ni kita kena pergi dekat sini. Kalau Rasulullah nak buat begitu, Rasulullah boleh buat. Nak meriahkan kota Mekah. Maka sahabat tanya, akullu am. Setiap tahun ke nak kena buat haji? Fasad kata, Rasulullah diam. Hatta qalaha thalathat. Orang tu tanya 3 kali, setiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah diam. Setiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah diam. Faqala Rasulullah SAW, law qultu na'am lawajabat. Kalau aku kata ya kena buat setiap tahun.
maka lamastata'tum, nescaya kalian tak mampu. Lalu Rasulullah kata apa? Zaruni ma taraktukum. Wahai sahabat-sahabatku, abaikan, tinggalkan apa yang aku tak ucapkan. Maksudnya, kalau aku tak kata setiap tahun, maka tak payah nak tanya banyak. Fa inna ma halaka man kana qablakum. Kerana orang-orang sebelum kalian itu hancur, musnah. Umat-umat sebelum Rasulullah itu dihancurkan. Bikathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala amrina. Kerana banyak bertanya pada Nabi, kerana banyak berbeza dengan Nabi. Jadi maksudnya dekat sini, contohnya dulu dalam surah Al-Baqarah, Bani Israel tanya Nabi Musa. Bila Nabi Musa kata sembelihlah lembu, mereka tanya balik, lembu yang mana? Jantan ke betina? Warna apa? Kuning ke apa? Yang bergembala ke atau lembu liar ke, lembu gembala ke? Padahal sampai mereka pada asalnya mereka memang tak nak buat. Jadi maksud dekat sini bukan maksudnya, oh maksudnya saya tak boleh banyak bertanya ke Ustaz. Dalam kelas ni tak boleh banyak bertanya ke? Sebab hadis ni kata Rasulullah, umat yang dahulu hancur kerana banyak bertanya. Kata ulama, maksud banyak bertanya di sini, banyak bertanya ketika mana dalam tempoh tasyri'. Banyak bertanya ketika dalam tempoh masa tu Al-Quran, hadis sedang diturunkan. Jadi ketika mana macam solat malam kan, solat tarawih. Solat tarawih tu kalau Rasulullah nak kata wajib, jadi wajib. Tapi sahabat kalau tanya, Ustaz wajib ke? Tapi sebab itulah kita nak sebutkan masa ketika mana dalam tempoh syariat masih lagi berjalan. Maksudnya Rasulullah masih lagi hidup. Maka jangan banyak bertanya, apa yang Rasulullah katakan, buat. Apa yang Rasulullah kata, tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW diam, maka kita usah bertanya. Ini pada zaman Rasulullah. Zaman sekarang, baginda SAW yang mulai sudah pun meninggal dunia. So, tak mengapa kalau tuan-tuan dan puan-puan nak datang bertanya. Kemudian kata Rasulullah, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, kalau aku perintahkan sesuatu, buat semampu kalian. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ, kalau aku larang sesuatu, maka tinggalkan. Jangan buat. Senang saja. Agama Islam ni, buat, tinggal. Buat apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang Rasulullah larang. Itu agama Islam. Kemudian ada sahabat lain yang bertanya juga dengan hadis yang sama. Afi kulli sanatin aw maratan wahidah, wahai Rasulullah, setiap tahun ke atau cukup buat haji sekali sahaja? Kata Rasulullah, marratan wahidah, sekali sahaja, rukun. Faman zada, siapa yang menambahkan, fahuwa tatawwu, maka dia adalah haji tatawu atau kita katakan haji sunat. Baik, itu berkenaan dengan sunnah. Lalu Rasulullah kata pun dalam tempoh pada hari Jumaat ni, pada hari-hari Rasulullah tentukan tempat miqat. Tempat miqat ni apa? Tempat tes. Suara saya okey ke? Dah okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Minta maaf, handphone saya kepanasan. Terlalu panas, so dia shut down tadi. Ini saya buka sikit dia punya ni dia. Baik, kembali lagi. Rasulullah SAW tentukan miqat tempat haji. Maksudnya miqat ini adalah miqat tempat di mana baginda SAW bila sampai okey, tes. Sorry, terkeluar lagi ya. Minta maaf. Kita ulang sekali lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam menentukan tempat bermiqat bagi yang urusan haji. Sebelum saya sambung, suara saya clear ke sekali lagi? Minta maaf. Okey, boleh. InsyaAllah. Jelas.
sekali lagi terkeluar. Maaf lah. Mungkin handphone saya ni dah daif dah tahun ni dah 4 tahun ke 5 tahun dah ni. Jadi alhamdulillah handphone ni sentiasa bersama dengan saya. Saya tak pasti kenapa hari ni dia nampak gaya tak aircon belakang ni dia sedap sikit. Okey, macam itu kita take rest for 1 minute. Kita rehat sekejap 1 minit. Saya tutup sekejap handphone saya. Maksudnya saya shut down sekejap. So biar kita boleh saya rasa antara cara nak hilangkan ni kita tak payah pakai video. So biasanya kalau saya tak pakai video dia akan lebih laju lah. Baik, sekali lagi minta maaf suara saya clear ke tuan-tuan? InsyaAllah jelas. Baik, alhamdulillah. Okey, tempat miqat. Miqat ni maksudnya tempat kita berniat. Tempat kita berniat. Jadi ada 5 tempat. 5 tempat di mana ada, kalau kita lihat ini Kaabah, daripada sebelah utara ada, daripada sebelah selatan ada, timur ada, barat ada, barat sebelah kiri, daripada sebelah sini pun ada. Yang mana kita ni biasanya orang Malaysia, kita akan terbang, kemudian kita akan lalu sama ada kita lalu Yalamlam atau kita lalu Qurnul Manazil. Sebab Malaysia ni dekat sebelah bawah, ni Malaysia dia akan lalu sebelah bawah ni. Jadi ini kita katakan ini kita katakan berkenaan dengan tempat di mana kita berniat. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, yang paling jauh ini daripada Madinah, iaitu 400 km. Yang lain 100 km, 78 km, 120, 186. Paling jauh itu di Madinah Munawwarah. Maksudnya sebab Zulhuzaifah ni dia bukan Huzaifah tapi Zulhulaifah. Zulhuzaifah atau Zulhulaifah ini dia berada dekat mana? Dia berada betul-betul dekat Madinah. Jadi Madinah sempadannya itu dah daripada Madinah. So jarak antara Madinah dengan Mekah ni memang lebih kurang dalam 400 kilometer. Sebelum saya sambung lagi, saya nak pastikan suara saya clear ataupun tak clear? Clear, Ustaz. Clear, baik, terima kasih. Sebab saya jadi phone saya ni saya dalam keadaan mood gelap. Jadi saya takut ada yang tak dengar. Baik, seterusnya Rasulullah SAW ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami ni nak kena pakai pakaian apa? Ma yalbasul muhrim minas thiyab. Kami kena pakai pakaian apa wahai Rasulullah? Kata baginda SAW, dan ini menjadi larangan-larangan dalam ihram. La talbasul qumus. Jangan pakai jubah, jangan pakai serban, jangan tutup kepala maksudnya. Jadi ulama kata kerana kalau pakai serban, maksudnya semua benda yang tutup kepala tak boleh. Kopiah ke apa, walas sarawilat, jangan pakai siluar, jangan pakai burnus. Burnus ini sesuatu macam untuk penutup kepala. Walal khifaf, khifaf ni khuf, maksudnya kasut yang menutup sampai mata kaki. Illa ahadun la yajidu na'lain, melainkan kalau ada orang yang mungkin dia miskin, dia tak ada slipper. Maka pakailah khuf tapi potong atau kita katakan gunting kasut dia itu, khuf dia itu bawah daripada mata kaki. Wala talbisu syai'an, dan kata Rasulullah jangan pakai pakaian yang mana ada bau wangi-wangiannya. Masah za'faran, yang mana disapu dengan minyak zafaran, dan waris. Waris ini adalah nama-nama wangian. So daripada hadis ini maka lahirlah kita katakan antara larangan-larangan dalam ihram. Tak boleh tutup kepala bagi lelaki, bukan bagi perempuan. Ustaz, perempuan maknanya tak boleh pakai tudung ke? Tak, kena pakai tudung lah. Kemudian perempuan tak boleh pakai kasut ke? Boleh. Jadi perempuan ada dia punya larangan dalam ihram ni. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Baik, sampai sini hari Jumaat, daripada yang saya cerita tadi sampai hari Jumaat, saya nak buka soalan terlebih dahulu. Ada pertanyaan tak? Ada soalan tak? Sebelum kita sambung pada 25 Zulqa'dah, hari Sabtu, pergerakan Rasulullah daripada Madinah menuju ke kota Mekah Mukarramah. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau segan boleh tulis dalam ruang chat. Kalau malu ke apa, Ustaz saya nak tanya dalam ruang chat. Ada tak soalan? Tiada. Setakat ni tak ada. Baik, tak ada, alhamdulillah. Sekarang seterusnya kita solat Jumaat atau Zuhur. Solat Jumaat tu solat Jumaat ini masa hari Jumaat. Kebetulan masa tu Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah kata, wahai sahabat, kita ni diwajibkan, telah difardukan kepada kalian ini haji. Jadi itu hari Jumaat. Semuanya Rasulullah bergerak bila? Rasulullah bergerak pada hari Sabtu. Besok harinya baru Rasulullah SAW bergerak. Baik, ada soalan yang lain? Sambil-sambil kita menunggu yang lain, ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ya, nak tanya,
kalau yang kasut tu memang kena ada yang cakap nampak buku lali tak apa dan tutup bawah macam apa tu ibu jari kaki semua tu tutup Baik, asalkan nampak buku lali. betul. Minta clearkan sikit Ustaz Pandangan. kalau boleh. Okay, so Jazakallah khair. ini satu perbahasan yang menarik ya tuan-tuan, dan saya kebetulan memang saya dah siapkan dah dia punya ini dia. Jadi bercerita pasal berkenaan dengan slipper. Kalau tadi kan kita dah baca hadis dia kan. Rasulullah kata siapa yang pakai yang tak ada slipper, mungkin miskin ke apa kan, pakai khuf, potong daripada Kaabah. So daripada situlah ulama berbeza pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata ulama adalah ini. Wa mazhabul jumhur. Majoriti ulama kata yahrum, haram untuk apa-apa yang menutup kaki, menutup jari. Jadi contohnya kalau pakai slipper Crocs kan, slipper Crocs yang mana dia tutup semua ni sebahagian besar kaki, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Walaupun ustaz tapi dia buku lali tak nampak. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW apa? Rasulullah kata potong saja. Yang penting jangan sampai buku lali. Tapi jumhur kata, majoriti kata yang pakai Crocs macam gitu tak boleh. Kenapa? Kerana dia telah menutup sebahagian besar mata kaki. Yang mengatakan boleh ulama yang kedua sahaja, dan ini yang kita katakan apa? Pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah, pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata boleh selagi mana dia masih berada di bawah mata kaki. Pandangan saya peribadi, kalau dalam keadaan kita ni mampu ada duit lebih untuk beli slipper, belilah. Belilah. Kalau seandainya dalam keadaan darurat ustaz dah tak ada slipper dah ustaz. Cuma ni untuk lelaki, perempuan tak, perempuan boleh tutup. Kita katakan tak ada slipper ustaz, cuma ada ni sahaja. Dan saya tak boleh pakai slipper ni. Mudah-mudahan dengan pandangan mazhab Abu Hanifah, pandangan Ibn Taymiyah ini masih boleh, jawaz, harus pakai lubsu ma yasturul qadam, untuk tutup apa walaupun kaki itu tutup selagi mana bisyarat, dengan syarat dia masih tidak menutup alil qa'dain. Tapi kita kena ingat sebenarnya ginilah. Haji ini adalah sebuah ibadah yang mana kita datang dalam penuh ketawaduan, kehambaan. Sebab tu kita digalakkan untuk tidak memakai perhiasan yang cantik-cantik. Kan, yang kepala tu slipper semua ni nak kena semua yang kita katakan dalam keadaan sederhana, dalam keadaan tidak bermewah-mewahan. Cumanya mungkin ada orang, ustaz saya ni memang pinggang saya sakit ustaz, tak ada slipper yang ni saja ustaz. Jadi mudah-mudahan mazhab Abu Hanifah Syekhul Islam Taimiyah ini boleh memberikan sedikit ruang kepada mereka. Baik, ada soalan yang lain? Okey, mudah-mudahan. Kalau tak ada, saya takut ada yang bertanya. Ustaz, biasanya bila tarikh bergerak jemaah daripada Riyadh? Okey, biasanya kalau yang daripada untuk orang Saudi ni dia akan 7 Zulhijjah dia dah mula berkumpul. 8 Zulhijjah dia dah mula berkumpul. So yang itu akak-akak boleh tanya dengan travel. Setiap travel lain-lain. Kalau daripada Malaysia ada yang kalau jemaah haji, tabung haji dia bergerak daripada bulan Syawal, Zulqa'dah lagi dia dah terbang. Ada orang yang dia so-called dia nak selamatkan diri daripada kena tangkap, jadi dia tak nak masuk lambat, dia masuk awal. Dia masuk bulan Syawal ni orang-orang yang tak ada visa lah, dia nak buat haji tapi tak ada visa, dia takut. So dia masuk bulan Syawal, dia stay dekat Mekah, dia stay sampai haji. Kemudian salam mengenai kasut tidak dinyatakan oleh Rasulullah untuk menampilkan jari. Ini ada soalan tadi dah saya dah terangkan. Macam ni boleh ke ustaz? Macam ni boleh ke ustaz, selagi mana masih boleh nampakkan jari tu boleh, tak menjadi masalah. Ustaz boleh pakai face mask tak? Pakai face mask ini kita boleh lihat bagaimana dalam fatwa mufti wilayah persekutuan dan sebagainya, hukumnya adalah harus sekiranya ada keuzuran, tapi dan tidak perlu bayar dam. Dan masa dulu saya buat haji Covid tahun 2020 yang hanya ada 1,000 orang sahaja, kami memang diperintahkan pakai face mask 24 jam. Kalau boleh tidur pun pakai. Kami tak boleh bersentuhan ni. Kiranya macam kan dulu kan masa awal-awal Covid kita semua takut satu sama lain kan. Nak salam pun takut kan. Jadi memang tak boleh tidur tu jauh-jauh. Dah lah tidur jauh-jauh. Tapi kerana masih dalam satu bilik semua kena pakai face mask. Kalau tak nanti boleh ditarik haji dan sebagainya. Masuk atas bas pun, dalam bas pun kena pakai face mask. Bab istilam semasa takwaf. Istilam ni insya-Allah nanti kita akan masuk nanti apabila dah masuk dalam bab rukun dan masuk selepas ni. Jadi kita nak sampai sini terlebih dahulu. Maksud saya kita yang sampai masanya insya-Allah kita akan cerita, tapi untuk sementara ini
Kita fokus pada yang saya dah ceritakan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk pergerakan daripada Madinah menuju kota Makkah. Kita akan berhenti pada pukul 3:30 pagi bersamaan dengan kat Saudi pukul apa 10:30 insya-Allah. Bismillah. Baik, hari Sabtu 25 Zulqa'dah. Maksudnya 5 hari sebelum masuk bulan Zulhijjah. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat zuhur di bumi Madinah, solat zuhur di Masjid Nabawi, dan dekat sini kita nampak ini dulu Masjid Nabawi macam ni. Yang mana kalau kita perasan ditutup bahagian depan arah Uhud. Sekarang ni siapa pernah pergi Masjid Nabawi, kiblat ni sekarang dia dah dekat sini dah. Kenapa kiblat dekat sini? Sebab ni rumah Rasulullah ni. Rumah Rasulullah dengan kiblat sebelah-sebelah. Kan imam dengan tempat kiblat ni sebelah-sebelah. Jadi tapi kerana pada awal dulu kiblat ni Baitul Maqdis, sebab tu dia tutup belah depan. Jadi rumah Rasulullah ni asalnya berada di belakang kiblat. Itu kita kena faham. Rumah Rasulullah berada di belakang kiblat. Kalau ada orang kata, oh sunnah buat kuburan depan kiblat. Sebab apa? Sebab kubur Rasulullah ni menghadap kiblat. Kita kata tak, rumah Rasulullah asalnya di belakang kiblat, dan kiblat dahulunya Baitul Maqdis. Lalu apabila diubah menjadi ke arah Mekah, Kaabah Mukarramah, maka depan ini menjadi kiblat. Rasulullah SAW solat zuhur di bumi Madinah. Yang mana Rasulullah solat zuhur ini 4 rakaat. 4 rakaat Rasulullah SAW di sana. Lalu Rasulullah, dan ketika Rasulullah nak bergerak, ada seorang sahabat ni makcik apa kita katakan sepupunya Rasulullah. Sebab Zubair bin Abdul Muttalib. Ini adik-beradiknya, Zubair ni pakciknya Rasulullah. Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi Duba'ah ini kita katakan sepupunya Rasulullah. Beliau ni sakit. Sakit, tapi sakit-sakit pun nak ikut dengan Rasulullah. Sebab sakit. Cuma kita kalau sakit, tak apalah Ustaz, saya sakit, saya tak boleh ikut. Tapi ini bersama dengan Rasulullah. Orang kata one lifetime chance. Lalu kata Rasulullah, jadi Duba'ah ni kata aku nak ikut ni. Dakhala Nabi SAW ala Duba'ah. Rasulullah SAW berjumpa dengan Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak buat haji, aku nak ikut bersama Rasulullah ni. Ana syakir, tapi aku sakit. Aku ni takut meninggal dunia ni. Faqala Nabi SAW, hujji, kata Rasulullah SAW, teruskan, buat haji. Washtariti, dan niatlah bersyarat. Anna mahalli haitsu habastari. So dekat sini dah apa dikatakan boleh untuk kita niat bersyarat. Jadi niat bersyarat ni apa Ustaz? Saya tak faham. Niat bersyarat ni macam gini. Orang kalau dia buat umrah atau dia buat haji, dia tak niat bersyarat, tiba-tiba dia tak boleh nak sempurnakan umrah hajinya. Mungkin kerana meninggal dunia, mungkin kerana kena tahan polis, kena patah balik. Macam Rasulullah SAW dulu masa nak masuk Mekah tapi tak dapat, masa Hudaibiyah. So kalau dia dah niat bersyarat, maka dia tak perlu bayar dam. Walaupun dia tak sempurnakan umrah haji. Tapi yang tak niat bersyarat, dia kena bayar dam. Soalannya sekarang, mana yang lebih afdal? Perlu niat bersyarat ataupun tidak? Tuan-tuan, kat sini saya baca perbahasan di kalangan ulama'. Ada kalangan ulama' yang mengatakan hukum niat bersyarat ini harus. Yang nak buat, silakan. Yang tak nak buat, silakan. Tapi di masa yang sama, Rasulullah SAW tidak diriwayatkan Rasulullah niat bersyarat. Rasulullah tak niat bersyarat. Rasulullah hanya suruh Duba'ah yang ditakutkan. Jadi ada kata ulama, kalau dia rasa dia takut tak sempurna haji dia, mungkin ada sebab ni, maka niatlah bersyarat. Tapi kalau dia rasa dia mampu, tak perlu. Bahkan Rasulullah SAW, masa Hudaibiyah, masa Rasulullah baru nak pergi, masa tu Mekah masih dikuasai oleh Mekah. Ini tahun ke-6 seingat saya. Pembukaan kota Mekah tahun ke-8. Tahun ke-6 tu Rasulullah nak masuk Mekah, tak diizinkan, tak boleh. Apa Rasulullah buat? Rasulullah sembelih kambing. Dekat sini menunjukkan ada pahala lebihnya. Itu di kalangan para ulama yang mengatakan kalau tak niat bersyarat pun tidak mengapa, itu yang diambil oleh Rasulullah SAW. Cuma saya kembali lagi, ini adalah harus. Yang nak buat silakan, yang tak nak buat silakan. Cuma setidaknya kita faham. Oh, kenapa niat bersyarat ini disyariatkan? Jadi kalau dalam bahasa Melayu dia, ya Allah, tempat bertahululku adalah tempat di mana sahaja engkau menahanku. Tempat di mana aku tertahan. Tempat di mana aku tak boleh nak sempurnakan ibadah umrah dan hajiku. Maka ketika itu cukuplah dia bertahalul dan dia dah halal dan dia tak perlu lagi nak bayar dam. Jadi ini kita nak sebutkan berkenaan dengan kisah. Seterusnya Rasulullah SAW pun bergerak menuju ke Zulhulaifah. Zulhulaifah ini dia adalah lepas. Jadi kalau kita ni buat ibadah haji daripada Madinah, kita akan mendapatkan 3 kelebihan. Kenapa? Kerana Madinah ni dia merupakan tanah haram. Madinah tanah haram. Sebelum keluar daripada Madinah, hujung sempadan ni sebelum keluar ke tanah halal, itu ada miqat. Inilah miqat.
miqat Madinah ini, iaitu Zulhulaifah. Ini miqat. Kemudian kita sampai ke kota Mekah, tanah haram juga, Mekah. Jadi sampai Mekah. Bayangkan, daripada tempoh Madinah yang merupakan tanah haram ini mulia. Kemudian kita berihram dalam keadaan mulia. Kemudian kita sampai ke Mekah, yang mana Mekah juga mulia. Daripada haram, dia berihram, kemudian dia sampai ke tanah haram. Dia sentiasa dalam kemuliaan apabila dia beribadat, apabila dia berniat miqat di Zulhulaifah. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh saya, orang yang mengambil miqat dekat Madinah ni, yang keduanya dia merupakan perjalanan yang jauh, 400 km. Dan dalam tempoh dia berihram, kita kena faham, seseorang yang dalam keadaan ihram ni, kita jangan rasa, oh susahlah ustaz, saya tak boleh buat gini, saya tak boleh buat gitu. Kita ni pakai ihram, kalau daripada Malaysia, jauh-jauh pun 8 jam je naik kapal terbang. Zaman Rasulullah dulu, ini naik unta, jalan kaki. Berapa lama tu ihramnya tu. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kita ni tetamu Allah, kita ni VIP Allah. Tapi ustaz, kalau VIP ada kapet merah, kalau VIP ada aircon, kalau VIP boleh tutup kepala, boleh pakai jaket. Ni kenapa VIP-nya Allah ni kena pakai pakaian biasa? Kenapa VIP-nya Allah ni tak boleh pakai wangi-wangian? VIP apa ini ustaz? Kita katakan VIP maksud tetamu Allah ini, Allah nak berikan pahala. Pahala Allah berikan melalui dua cara. Sama ada kita berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Berbuat sesuatu, orang umrah dia talbiyah, dapat pahala. Tapi berapa ramai orang boleh talbiyah sepanjang daripada Madinah pergi Mekah tu? Setengah jam, 1 jam dia dah ngantuk, dia tidur. Tetapi apabila dalam keadaan berihram, dia telah mengharamkan, dia telah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Wangi-wangian ni halal, dia kata tak boleh sebab Allah larang. Tutup kepala ni halal, tak boleh sebab dia dalam keadaan ihram. So sepanjang dia berihram, sepanjang 400 km perjalanan, dia meninggalkan apa yang Allah larang, dia dapat pahala. Meninggalkan sesuatu yang Allah larang, dia dapat pahala. So itu kelebihan kedua. Kerana tadi saya dah cerita, miqat yang lain ni dekat-dekat belakang. Yang lain 100, 78, 120, 186. Mekah Madinah paling jauh, iaitu 400 kilometer. Jadi kita nak katanya bahawasanya sepanjang perjalanan. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, mereka yang mengambil miqat Madinah, kita mengambil miqat yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil miqat di sini. Maka inilah sunnah. Cumanya sebelum Rasulullah berniat dekat miqat ni, Rasulullah stay dekat Zulhulaifah ni tuan-tuan. Rasulullah tadi saya cerita solat zuhur dekat Madinah berapa? 4 rakaat. Lalu Rasulullah solat asar, solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Rasulullah solat qasar di sana. Masuk asar, Rasulullah solat 2 rakaat. Masuk maghrib 3, masuk isyak 2, Rasulullah subuh. Rasulullah tak jamak. Rasulullah solat qasar pada waktunya masing-masing. Kenapa Rasulullah stay 1 malam sampai subuh dekat sana? Sebab Rasulullah nak tunggu sahabat-sahabat yang lain. Diriwayatkan hampir 100,000 orang nak buat haji bersama Rasulullah. So semua datang ni ke Madinah ni. 100,000 orang ni. So nak menunjukkan Rasulullah stay dahulu, Rasulullah belum berniat lagi. Rasulullah berkampung di sana. Antara Masjid Nabi dengan Madinah ni, ada yang mengatakan 7 km, ada yang mengatakan 11 km. So daripada kisah ni, saya nak cerita, inilah yang diambil pandangan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Kita lihat hadisnya. Minta maaf. Okey. Apa kata Mufti Wilayah Persekutuan? Sallaitu zuhra. Dia ada hadis, seorang sahabat ni kata, aku solat zuhur bersama Rasulullah dekat Madinah 4 rakaat. Bila sampai dekat Zulhulaifah, Rasulullah solat 2 rakaat. So daripada kat sini mereka mengambil pandangan, kalaulah orang itu nak bermusafir sejauh 82 km. Tapi bila dia dah keluar daripada kota dia, Rasulullah keluar daripada Madinah, pergi ke Zulhulaifah. Yang mana kalau dah keluar, jika seseorang itu berpisah daripada bangunan yang dinisbahkan kepada kota tersebut. Madinah tu Rasulullah keluar dari Zulhulaifah, dah keluar dah beza dah. Ini macam kampung A, kampung B. Masuk ke kampung B, kita dah boleh solat qasar dah. Yang mana jaraknya ketika itu, kalau kata Mufti Wilayah Persekutuan lebih kurang 7 km. Kalau buka Mufti Wilayah Perak lebih kurang 11 km. Jadi dekat sini ada 7 km, ada 11 km. Pendek ceritanya, kita nak katakannya, kalau kita dah keluar daripada area kampung kita dah keluar, contohnya saya dah keluar daripada Setapak, saya tinggal dekat Setapak di Gombak. Saya dah keluar daripada area Setapak dah Gombak, masuk ke area Genting Sepah dan sebagainya, dah masuk kawasan pemukiman yang lain, saya dah boleh solat asar mengambil daripada kisah ini. Baginda SAW solat asar 2 rakaat, tak jamak. Masuk maghrib, solat maghrib. Maghrib tak ada jamak lah. Bukan jangan buat 1,5 pula. Ustaz Muaz kata solat maghrib ni kena qasar. Saya nak buat 1,5 tak. Kemudian solat isyak 2 rakaat. Lalu solat subuh 2 rakaat.
pada waktu tersebut, pada keesokan harinya, hari Ahad, baginda malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW pada waktu malam. Kata baginda Rasulullah SAW, atanil lailati atin min rabbi. Semalam ada malaikat datang kepadaku. Riwayat yang lain mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Faqala salli fi hadzal wadi mubarak. Solatlah dekat tempat wadi yang diberkati ini, iaitu Wadi Mubarak. Jadi Wadi Mubarak ni dia merupakan lembah yang menjadi sepadan. Jadi Madinah ni dikelilingi dengan wadi juga. Jadi Zulhaifah tu dekat Wadi Mubarak, wadi yang diberkati. Wa qul umratan fi hajjah. Dan kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, buat umrah dalam haji. Buat umrah dalam haji. Maksudnya umrah itu dimasukkan dalam haji. Maksudnya 2 in 1. Balik kepada apa yang kita belajar tadi, kalau 2 in 1, maksudnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk buat umrah atau buat haji kiran. Buat haji kiran. Itu ini. Wa qul umratan fi hajjah. Kemudian dekat sini juga ada perbahasan lah di kalangan ulama. Oh, adakah bermaksud bila kita ni dia ada namanya solat sunat ihram. Bila kita nak berihram, bila kita nak berniat, kita solat sunat dahulu. Mengambil daripada spirit hadis ini. Sebab malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, solatlah kamu di sini. Tapi ada di pandangan ulama yang lain. Ustaz, saya tak ajar pun solat sunat ihram. Ada tak pandangan ulama tu? Ada. Sekejap saya sharekan. Saya share ni, saya nak tunjuk kepada tuan, saya ni bukan memandai-mandai. Tapi biar kita sama-sama faham, biar sama-sama kita belajar. Jadi, minta maaf. Okey, ni. Solatu rak'atain. Ini saya kata rak'atain tu 2 rakaat ketika ihram. Jadi dalam mazhab Syafi'i, jumhur mengatakan, bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu', yustahabbu, digalakkan untuk solat 2 rakaat ketika mana kita nak berniat ihram. Mengambil tadi hadis yang tadi tu, yang bila malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, solatlah 2 rakaat dekat mulia ni. Tapi ada ulama kata hadis ni adalah pertama hadis yang mana kerana keberkatan wadi tersebut. Kemudian yang kedua, baginda SAW solat yang Rasulullah SAW buat. Rasulullah SAW solat apa? Rasulullah solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Maksudnya Rasulullah SAW solat fardu. Jadi sebab tu ada di kalangan ulama yang lain yang mengatakan laisa lil ihram sunnatan takhus. Tidak ada sunnah solat sunat ihram ni. Dan pandangan ini diambil oleh sebahagian ulama, iaitu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata tak ada solat sunat ihram. Jadi jangan kata, oh ini pandangan Wahabi ini Ustaz. Tak. Tapi ini kerana kita melihat pada perbezaan hadis tadi tu. Hadis yang sama tetapi menghasilkan pemahaman yang berbeza. Jadi jangan hairan kalau melihat ada beza pandangan ulama. Dan mudah-mudahan sepanjang nanti saya cerita, kita akan sentuh. Sebab tu saya sebut mengambil ibrah, memahami fiqh berdasarkan hadis Rasulullah. Dari situ kita faham di kalangan ulama, di situ hati kita terbuka. Kita tak ada kata, awak ni saya Syafi'i. Zaman Rasulullah dulu tak ada, saya Syafi'i. Awak hambali. Awak gini. Tak. Tapi kita semua ikut Rasulullah SAW. Hadisnya ada, cuma pemahamannya berbeza. Kita meraihkan satu sama lain. Awak buat haji, saya pun buat haji. Moga-moga Allah terima ibadah haji. Tuan-tuan, tadi kita kisah cerita pasal Duba'ah. Sepupu Rasulullah nak buat haji. Dalam keadaan kita katakan sakit. Ada lagi seorang sahabiah perempuan yang lain dalam keadaan hamil, tuan-tuan. Namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais ni sebelum dia berkahwin dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau ni berkahwin dengan seorang Jabir bin Abdul Muttalib, pakciknya Rasulullah. Bila Jabir ni meninggal dunia, Asma binti Umais berkahwin pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar dah meninggal dunia, Asma binti Umais berkahwin pula dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau orang kata, Ali ni kalau orang-orang yang tak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, yang mengkafirkan Abu Bakar. Ali lebih layak jadi khalifah. Ali lagi bagus ini semua. Ali ni bertaqiyah saja, sayang Abu Bakar. Ada namanya akidah taqiyah. Mereka kata, kita ni kena taqiyah, sembunyikan akidah kita. Abu Bakar tu jahat, Umar jahat, Uthman jahat sebab mengambil khalifah Sayyidina Abu Bakar. Kita kata, bagaimana kalau kawan-kawan lihat sedangkan isterinya, jandanya Sayyidina Abu Bakar, lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kita nak kata ini, sebab zaman dahulu ni mereka menjaga wanita tersebut, bukan dengan mesej, dengan WhatsApp. Apabila janda tersebut dah kehilangan suami, tak ada orang yang memperhatikan dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib pun menikahi Sayyidina Asma binti Umais. Cuma kita nak cerita masa tu Asma binti Umais masih dinikahi, masih berkahwin dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, isteri Abu Bakar. Dalam keadaan hamil 9 bulan lebih. Saya tak pasti dah berapa bulan, cuma nak kata
Hamil ni pun nak ikut haji dengan Rasulullah. Hamil ni, hamil. Ada orang dia cerita, Ustaz, saya tak dapat nak berhaji tahun ni. Kenapa, Ustaz? Sebab ni masa time musim corona dulu. Time musim corona. Saya nak buat haji tapi saya takut, Ustaz. Sebab saya ni corona ni saya risau. Kemudian belum lagi saya ni hamil 2 bulan. Nanti waliyazubillah apa-apa berlaku. Saya cerita. Perjalanan, saya kata akak, haji yang time musim COVID tu hari hanya 1,000 orang saja. Dan tak ramai. Kan? Dan memang seronok. 1,000 orang je datang buat haji, bayangkan. Kami ni duduk atas bas, tinggal dekat hotel kat Four Seasons semua, memang best lah. Saya boleh katakan itu haji yang paling best. Bahkan ada kawan saya cerita, dia pernah ikut menteri, dia pernah ikut sultan, tapi dia kata haji yang ini kerana hanya 1,000 orang, memang semua jalan tu lancar. Kami dapat wukuf dekat Arafah, dekat Jabal Rahmah. Kami boleh stay Mabit Muzdalifah dekat tempat Rasulullah SAW stay. Kami boleh pergi ke tawaf dekat tak ada orang kacau semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Sampai saya nak ceritanya kat sini, orang yang hamil pun datang ikut. Cuma di dalam hamil, dia melahirkan dekat miqat, melahirkan anak. Maksudnya dia dalam keadaan nifas. Ada orang dia kata, Ustaz, saya ni nifas, saya ni uzur, haid. Nifas dengan haid ni, angkasawan ni datang bulan, hukumnya sama. Kan? Saya tak perlu niat dekat miqat ke? Tak, tetap kena niat dekat miqat walaupun dalam keadaan nifas, walaupun dalam keadaan uzur. Kenapa? Kharaja hajan ma'a Rasulullah. Orang datang buat haji bersama Rasulullah, kemudian Asma binti Umais melahirkan dekat pokok. Zaman dulu tak ada hospital bersalin. Bersalin dekat tepi pokok. Namanya Muhammad bin Abi Bakar. Lahir anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ni nanti dia ada anak namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ni dikenal antara salah satu daripada fuqaha us-sab'ah. 7 orang yang paling pandai di bumi Madinah Munawwarah berkenaan dengan hukum-hukum hakam Islam. Itu anak kepada Muhammad ini namanya Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. So Muhammad bin Abi Bakar ni bila dia lahir dalam keadaan nifas, fa akhbarahu. Lalu Abu Bakar datanglah cerita, wahai Rasulullah, isteri aku baru bersalin, isteri aku nifas bagaimana? Kata Rasulullah, ya'muruha an taghtasil, mandi. Thumma tuhil bil hajj, tetap kena niat dekat miqat. Tetap kena tuhil bil hajj wa tasna ma yasna'un nas. Dan dia kena buat macam orang lain semua. Maksudnya ihram pun berlaku. Dia tak boleh gini. Illa annaha la tatufi fil bait. Melainkan dia tidak boleh tawaf di Kaabah. Jadi itu samanya. Ada orang dia uzur, kemudian dia lepas daripada miqat. Oh Ustaz, saya ingatkan kalau uzur tak payah niat dekat miqat. Tak, uzur pun kena niat dekat miqat, sebagaimana yang nifas pun kena niat dekat miqat. Tidak boleh kerana niat di miqat ini wajib. Sesiapa yang meninggalkan kena bayar dam. Oh, bayar dam je Ustaz. Okeylah, tak ada teruk sangat pun. Maksudnya kalau saya sampai kat Mekah nanti baru saya niat, maknanya saya boleh bayar dam. Tuan-tuan, haji yang mabrur, haji yang tanpa dosa. Bagaimana kita nak dapat haji yang mabrur bila kita meninggalkan kewajipan haji, meninggalkan niat di miqat secara sengaja? Maka kata Syekh, bila ada orang tanya, Syekh kata kau beristighfarlah, mohon ampun pada Allah SWT. Bayar dam. Moga-moga Allah ampunkan dosa kau, moga-moga Allah boleh buat haji. Haji ni sekali saja. Sekali kita kalau dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ni buat perintahkan kita untuk beribadah ni untuk Allah ahsan, untuk buat haji yang terbaik. Bukan akthar, bukan banyaknya haji, tak. Antara kuantiti dengan kualiti, kualiti lagi penting. Buat 10 kali haji, buat 100 kali haji, buat 100 kali umrah. Tapi kalau seandainya tak sesuai, melanggar sana, melanggar sini, lebih baik buat sekali seumur hidup dan tapi buat yang terbaik. Rasulullah SAW buat haji berapa kali seumur hidup Rasulullah? Sekali saja, tuan-tuan. Rasulullah buat umrah berapa kali seumur hidup Rasulullah masa Rasulullah daripada Madinah? 4 kali saja, tuan-tuan. 4 kali, hak yang pertama pun tak jadi nak masuk sebab kena halang. Namanya Umratul Hudaybiyah. Tak boleh nak masuk. So jadi ada umrah qada. Jadi nak menunjukkan bahawanya baginda SAW ni apa kita katakan buat sedikit, dan 4 kali umrah ni 1 kali perjalanan, 1 kali umrah sahaja. 1 kali perjalanan, 1 kali umrah. Kita 1 kali pergi, berkali-kali buat. Ustaz, saya jauh Ustaz daripada Malaysia. Jauh-jauh daripada Malaysia 8 jam je. Daripada Madinah zaman Rasulullah lagi jauh lagi. Tapi jauh-jauhnya Rasulullah SAW 1 kali perjalanan, 1 kali umrah sahaja. Kerana Rasulullah nak ajarkan kita kualiti. Buat sekali lebih baik.
Tapi kalau nak buat berkali-kali umrah boleh ke? Boleh. Cuma kita nak cerita ni bagaimana kualiti haji kita ni. Dahlah kita ni cuma boleh buat sekali seumur hidup, maka buatlah yang terbaik. Baik, Rasulullah SAW memberikan penanda kepada unta-unta yang akan dikorbankan. Zaman dahulu unta-unta ni diberikan, kalau unta-unta ni unta korban, unta-unta yang akan menjadikan sebagai korban nanti bawa daripada Madinah ni, jadi diberikan isy'ar, diberikan tanda-tanda. Ada tandanya, salah satunya diikatkan sesuatu di kepalanya. Kemudian ada diberikan sedikit kita katakan isy'ar, macam dia ada tanda-tanda dia lah. Saya pun tak berapa nak mahir sangat dalam benda tu. Cumanya orang kalau nampak unta ni, orang tahu ni unta-unta korban. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW mandi. Bagaimana Rasulullah SAW mandi? Mandi semua, bersihkan. Mandi dengan apa? Kita katakan kalau kita ni ada bulu ke apa, bulu atas, bulu bawah, bersihkan. Kuku-kuku potong belakang. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersiap sebelum ihram? Okey. Disunnahkan. Ini kat sini saya nak kena share biar kita sama-sama tahu masalah berkenaan. Okey. Faqad ittafaqal fuqaha. Ulama bersepakat bahawasanya at-tib, memakai wangi-wangian dalam ihram adalah haram. Dalam ihram tak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Sebab kita ni nak datang dalam keadaan kita ni datang kepada Allah dalam keadaan daif, bukan daif lah, maksudnya dalam keadaan kita ni merendah diri. Janganlah pakai minyak bakarat ke, pakai minyak wangi ke apa. Sebab tu dilarang untuk berwangi-wangian. Tapi wakhtalafu, mereka berbeza pandangan qabla al-ihram. Boleh tak pakai wangi-wangian sebelum ihram? Fadhahabal jumhur, majoriti kata ila istihbab, digalakkan, mustahab untuk seorang muhrim itu sebelum dia berniat ihram. Sebelum dia niat, dia pakai wangi-wangian. Sebagai wangi-wangian. Wa ajazuhu Syafi'i. Syafi'i mengatakan boleh. Tapi Ustaz, kalau seandainya lepas saya pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian kat mana? Dekat tubuh badan, bukan dekat pakaian. Pakaian tak boleh. Sebab apa? Sebab tadi hadis kita dah belajar yang kata Rasulullah wala tawassahu za'faran. Pakaian tu tak boleh kena wangian za'faran. Pakaian tak boleh. Tapi tubuh badan boleh. Jadi pakai wangian. Dan kalau lepas kita berniat itu masih ada lagi bau yang berbaki, fala yadur, tak mudarat, baqa'ur ra'iha, bau berbaki setelah ihram. Dan ini kenapa? Kerana diambil daripada sebuah hadis yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ni, lima rawat daripada Aisyah mengatakan kuntu anzur ila wabisit tib, aku melihat ada kilauan minyak wangi kasturi inda mafariki Rasulillah, di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah muhrim. Maksudnya kilauan kasturi ni zaman dulu. Zaman sebelum Rasulullah SAW berniat ihram, Rasulullah berwangi-wangian sampai kesan tu masih ada lagi walaupun Rasulullah dah berniat ihram. Tuan-tuan, saya nak ceritanya dekat sini adalah zaman dulu wangi-wangian ni bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni kita ada bau tapi bentuk tak ada. Zaman dulu macam gel tau, gel kan. Mana zaman dulu mana ada kilang, mana ada ini. Jadi kesan wangi-wangian yang mana Rasulullah SAW letakkan di atas tubuh badan Rasulullah masih lagi terlihat kilauannya, sehingga kata Aisyah, aku nampak bekas kilauan tu, sisa kilauan tu, sedangkan Rasulullah dalam keadaan ihram. Maksudnya kalau ada baki tak masalah. Hadis yang lain baginda SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kat sini saya ada, ni kata Aisyah, kuntu utayyiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mewangikan baginda sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid. Sebab kita ni nak jumpa Allah. Takkanlah kita nak jumpa Allah ni dalam keadaan bau badan kita busuk. Sebab itulah digalakkan untuk pakai apa? Untuk kita kata mandi, pakai ihram, pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, cuma tak perlu banyak lah. Kalau saya biasa saya ambil sikit sajalah. Saya letak dekat tangan sikit, letak dekat tubuh badan sikit untuk ambil sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang kelima. InsyaAllah kita akan berhenti. Ustaz, saya dah ngantuk lah Ustaz kan. Saya takut nanti ada ni. So kita akan berhenti pada poin yang ke-11 insyaAllah. Poin yang ke-11. Saya harap semuanya bersabar. Sekarang dah pukul ada baki 5 minit lagi. Kita mudah-mudahan habis. Berapa nilai barang yang disiapkan oleh Rasulullah? Ini satu persoalan yang menarik. Ustaz, saya nak bawa apa ni Ustaz? Nak pergi Mekah Ustaz? Bawa berapa beg Ustaz? Saya kata, kita katakan, kalau kita lihat pada hadis-hadis, pertama, Rasulullah ni bawa sederhana. Unta Rasulullah, nak kata barang Rasulullah ni tak banyak, barang tersebut disatukan dengan barangnya Sayyidina Abu Bakar dalam satu unta yang sama. Satu unta ni boleh bawa berapa banyak barang. Barang tu barang Rasulullah, barang tu juga barang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nak katanya sikit tak banyak.
Jadi bawa apa yang perlu. Tak perlulah nak bawa banyak-banyak bawa ni semua. Tapi mungkin kalau orang datang dari Mekah saya tak boleh makan makanan Malaysia ke apa, nak bawa rice cooker ke apa, boleh lah. Cuma saya nak kata Rasulullah SAW ni bawa dalam keadaan barang yang sederhana. Bahkan ada dalam sebuah hadis, baginda SAW melaksanakan haji di atas pelana unta yang lama. Bukan business class punya ni. Kita nak naik kapal terbang, saya nak business class, kenapa? Boleh, tak masalah. Tapi Rasulullah SAW seorang yang sederhana. Rasulullah naik pelana unta yang lama, di mana harga pelapiknya itu nilainya seharga 4 dirham. Ustaz, 4 dirham ni berapa banyak? 4 dirham. 1 dirham bersamaan dengan 3 gram perak. 1 gram perak bersamaan dengan lebih kurang 4 ringgit. Kalau 4 dirham kali 3 gram bersamaan dengan 12 gram perak, 12 gram perak kali 4, nilai kita kata kursi, seat. Bukan seat ekonomi, bukan seat business class, seat yang dipakai oleh baginda SAW lebih kurang 50 rial sahaja. 50 ringgit sahaja. Dan nak kata Rasulullah SAW ni seorang yang sederhana. Jadi janganlah kita ni mentang-mentang kita ni VIP, kita marah. Saya nak business class. Kalau tak nak business class, saya tak nak pergi haji. I only want business class. Itu Rasulullah SAW tak dia nak tunggu business class ke apa. Nilai seatnya pun hanya baginda SAW 50 rial semata. Kemudian yang keenam, baginda SAW perintahkan sahabat untuk berniat. Rasulullah SAW kata apa? Man arada minkum ayyuhilla bihajjin wa umrah. Siapa yang berniat nak buat haji dan umrah 2 in 1, iaitu haji qiran, fal yuhil, maka buatlah. Wa man arada ayyuhilla bihajj. Siapa yang niat nak buat haji sahaja, iaitu haji ifrad, buatlah. Wa man arada ayyuhilla bi umrah, dan barang siapa yang nak buat umrah saja, iaitu haji tamattu, falyaf'al, maka buatlah. Jadi Rasulullah bagi 3 pilihan. Nak buat haji qirat, boleh. Nak buat haji ifrad, boleh. Nak buat haji tamattu pun boleh. Cuma diceritakan daripada Madinah ni, mereka semua ni banyak-banyakannya buat haji qiran dan buat haji ifrad. Jarang yang buat umrah. Kenapa? Bagi mereka umrah pada bulan Zulqa'dah ni, sebab masa tu Zulqa'dah. Zulqa'dah ni, siapa yang buat umrah pada bulan Zulqa'dah ni macam bulan sial. Sebab dia termasuk bulan-bulan yang haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi akidah zaman jahiliyah. Siapa yang buat umrah, kalau dia masuk umrah bulan Syawal, okey lagi. Tapi bagi orang dulu, siapa buat umrah pada bulan Zulqa'dah, ini sial. Macam ada orang ni, dia beriktikad mandi pada bulan Safar, sial. Boleh bawa bencana, boleh bawa bala. Jadi kebanyakan mereka ni buat qiran atau buat ifrad. Buat qiran maksudnya dia bawa binatang korban daripada Madinah, bawa pergi ke Mekah. Unta-unta yang dikorbankan ni bawa pergi ke Mekah. Yang tak ada duit, dia buat ifrad. Maksudnya dia niat haji saja. Dan saya dah cerita tadi di awal kelas bahawa sini ifrad dan qiran hampir sama, beza pada 2 sahaja. Niat dan bayar korban. Ifrad niat saja aku buat haji. Qiran niat saja aku buat umrah dan haji 2 in 1. Kalau ifrad tak payah bayar dam, tak payah bawa korban. Kalau qiran bawa korban. Jadi kita nak katakan mostly sahabat-sahabat buat qiran ataupun buat haji sahaja. Yang kerana untuk bulan Zulqa'dah, maka ramai yang tak buat umrah. Ingat benda ni kerana nanti dia akan masuk, nanti kita akan cerita nanti dekat akhir kelas, dia ada kena mengena dengan poin nombor 6. Poin nombor 7, ada orang dia nak buat haji untuk abang dia. Nama dia Syubrumah. Jadi dia kata labbaika an Syubrumah. Rasulullah tanya, Syubrumah tu siapa? Syubrumah tu akhun li, saudara aku. Qaribun ni, kaum kerabat aku. Kata Rasulullah, hajjata an nafsik, kau dah buat haji untuk diri kau sendiri ke? Belum wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, hujja an nafsik. Tak boleh. Kau kena buat haji untuk engkau dulu. Nanti bila kau nak buat badal haji, kau buat nanti bila kau dah buat selesai rukun haji pertama. So daripada kat sini nak menunjukkan orang yang nak buat badal haji, dia kena buat haji untuk dia dulu. Tahun depan barulah boleh buat badal haji. Seterusnya, Rasulullah SAW berniat untuk melaksanakan haji. Apa niatnya haji Rasulullah? Hajjan Nabi SAW ala rahli rathi. Rasulullah SAW buat haji di atas pelapik unta yang pelapik kursi yang lama, yang harganya tidak lebih daripada 4 dirham, 50 rial. Kemudian Rasulullah kata, Allahumma hajjah. Ya Allah, aku niat nak buat haji. La ria'a wala sum'ah. La ria'a wala sum'ah. Yang mana tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Tidak, saya terkeluar daripada ni. Zoom. Maaf. Tes. Ada ni tak?
Suara saya clear ke? Ada. Sekejap. Sebab saya Okey. ni, saya Jelas, pakai jelas. phone dan saya pakai tab. Yang mana tab ni connect dengan saya punya hotspot. Yang mana hotspot saya ni terhad. Jadi bila terhad ni saya takut hotspot saya dah habis. Jadi tunggu dulu. Padahal saya baru je upgrade 10 gig tadi. Takut habis pula kalau ikutkan, ada lagi. Tak tahu kenapa tak. Baik, sebelum kita sambung, ada soalan tak? Sementara saya selesaikan ni. Ada soalan? Silakan. Adakah memakai perhiasan emas ketika mengerjakan haji dan umrah di Tegah? Baik, soalan ni kita simpan esok hari insya-Allah. Saya nak datangkan pada tuan-tuan dan puan. Saya sekarang ni saya cuba apa-apa yang saya share pada tuan-tuan dan puan, saya cuba nak datangkan kitabnya, dalil. Sehingga kita boleh faham lebih lagi. Jadi setakat ni soalan tu kita hold dahulu insya-Allah. Jadi kita sambung kembalilah. Wangi yang pada kain ihram tidak dibolehkan. Kat sini sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf. Jumhur kata tak boleh, mazhab Syafi'i ada yang mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i tak silap saya. Jadi berkenaan dengan ni, izinkan saya untuk bawa pada esok hari juga. Esok hari untuk saya ceritakan berkenaan dengan khilaf. Kenapa? Yang kata tak boleh berdasarkan hadis yang tadi. Bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam kata jangan pakai wangian dekat dalam pakaian ihram. Tapi ada yang mengatakan tak mengapa, tapi itu minoriti lah. Kemudian yang berkenaan dengan perhiasan. Saya ni alhamdulillah saya pemegang tauliah bagi Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi apa-apa yang saya cakap ni saya kena datangkan dengan bukti. Takut nanti kalau saya tak datangkan dengan bukti, tauliah saya boleh ditarik juga. Video ni insya-Allah kita akan kongsi, kita rekam, kita sebarkan untuk bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan saya harap yang datang pada hari ini, kalau ada ni, ajaklah kawan-kawan yang lain pada esok hari, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah bersama. Seterusnya kita nak cerita, sambung baliklah. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Rasulullah kata, ya Allah, aku nak buat haji. Aku mengharapkan untuk buat haji. La riya', bukan untuk riya', menunjuk-nunjuk. Ada orang dia nak buat haji nak tunjuk. See, I'm doing hajj right now. Atau sum'ah, aku tak nak orang wala sum'ah, aku tak nak orang dengar. Maksudnya ada orang ni dia nak namanya ni didengari. Kau kena panggil aku haji tau sebab aku dah buat haji tau. Jadi manakan sama orang yang datang kepada Allah. Dia datang yang mana tak ada semua tahu. Dia memang datang ni mengharapkan ampunan Allah. Berbanding dengan orang yang dia bagi tahu satu dunia untuk menunjuk-nunjuk, untuk didengari dan sebagainya. Tapi Ustaz, habis tu kalau saya buat haji saya tak boleh bagi tahu orang lain ke? Boleh, tapi jaga hati, jangan sampai riak, jangan sampai sum'ah. Rasulullah SAW benar untuk melaksanakan haji. Dan sebenarnya hadis ni jugalah antara khilaf sebenarnya di kalangan ulama. Kenapa? Jadi ada sahabat, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah ni buat haji ifrad. Kenapa Rasulullah SAW buat haji ifrad? Sebab Rasulullah niatnya ni, Allahumma hajjah. Rasulullah niat ni haji ifrad. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i mengatakan haji, jenis haji yang paling afdal tu ifrad. Kenapa? Kerana tak payah bayar dam. Kenapa? Kerana niat Rasulullah sahaja aku buat haji tanpa riak, tanpa sum'ah juga. Tapi ada hadis yang lain yang tadi kita cerita. Malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, kul umratan fi haji. Buat umrah, masukkan dalam haji. Buat umrah dalam haji. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, sami'tu Rasulullah SAW yaqul labbaika umratan wa hajjan. Aku dengar baginda Rasulullah menyebutkan niat, aku sahut seruanmu ya Allah untuk buat umrah dan haji. So Rasulullah SAW buat haji qiran. Jadi dua pandangan ulama yang berbeza pada hadis yang sama. Mazhab Syafi'i kata Rasulullah SAW buat ifrad. Ifradlah paling afdal. Mazhab Hambali kata tak, Rasulullah buat qiran. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata aku buat umrah dan haji. Rasulullah SAW kata Rasulullah ada unta-unta yang Rasulullah nak korbankan. Maknanya ini dam. Tapi mazhab Syafi'i kata, Ustaz, dam ni dam berdosa Ustaz sebab dam. Mazhab Syafi'i kata kenapa orang qiran kena buat dam? Kenapa orang tamattu kena buat dam? Yang pertama, sebab orang yang tamattu ni dia kena bayar dam sebab dia buat niat hajinya, dia niat umrah dekat miqat. Tapi dia niat hajinya dekat dalam Mekah. Dia niat hajinya dekat tempat tinggalnya, dekat hotelnya. Untuk orang yang buat tamattu. Untuk orang yang buat qiran pula, sebab dia dah buat umrah dan haji dalam satu, 2 in 1. Maksudnya dia tinggalkan umrah yang sempurna, dia tinggalkan dan dijadikan ibadah hajinya 2 in 1.
So kena bayar dam. So damnya ni adalah dam nuqsan, dan yang mengurangkan, dam yang kerana telah mengurangkan apa yang sepatutnya dibuat. Tapi dalam mazhab Hambali, mazhab kita katakan pandangan ulama Saudi juga, tamatuk ini paling afdal. Nanti saya cerita kenapa. Kiran ni pun bagus juga. Kenapa dam yang buat ni bukan dam dosa. Ini dam syukran, dam rasa bersyukur. Dam bersyukur kenapa? Kerana dia boleh buat umrah pada bulan haji. Dan bersyukur kenapa? Dia boleh buat 2-in-1 dalam masa yang sama. So ada tambahan pahala. So dia buat damnya dam rasa bersyukur. Lihat hadis yang sama, pembezaan pandangan ulama dan memahaminya berbeza. Sebab tu kita kata kita berterbuka. Yang nak buat kiran silakan. Yang nak buat ifrat silakan. Yang nak buat tamatuk pun silakan. Tapi apa yang terbaik, insya-Allah dalam kelas-kelas kita ni kita akan menemukan apa yang Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat. Walaupun semua buat, ada yang buat gini buat ini, tapi Rasulullah nak kata mana yang lebih terbaik, kita akan lihat. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengangkat suara lepas berniat. Jadi lafaz niat yang Rasulullah baca, Rasulullah tak baca nawaitul umrata, nawaitul hajjata. Tapi Rasulullah baca labbaika. Aku sahut seruanmu ya Allah. Yang nak buat umrah, baca labbaika umratan. Yang nak buat haji, labbaika hajjan. Aku sahut seruanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Maknanya dia dah niat ihram. Kalau nak buat kiran, labbaika umratan wa hajjan. Seterusnya kemudian Rasulullah SAW mengangkat suara untuk berzikir dan talbiyah. Rasulullah SAW kata, labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu ya Allah. Aku sahut seruanmu ya Allah. Bukan seruan-seruan orang-orang lain, tak. Kita buat ini kerana Allah. La syarika laka labbaik. Tak ada sekutu bagimu. Innal hamda. Segala pujian. Aku ni datang ni nak bawa memujimu sahaja. Wan ni'mata. Nikmat yang aku ada ni, alhamdulillah aku ni T20, alhamdulillah ni aku M40, alhamdulillah aku ni B40, lak wan ni'mata lak. Wal mulk, kekayaan. Aku ni raja. Walaupun raja, tapi bila punya Allah, aku ni bukan raja. Kerajaan, segala kerajaan, raja segala raja. Wal mulk lak. La syarika lak. Kemudian, saya kata Jabir radhiyallahu anhu, jumlah haji, bila aku nampak orang buat haji ni, sejauh mata, nazartu ila muddi basari. Aku melihat. Aku bersama Rasulullah. Aku pandang kanan, aku pandang kiri. Raqibun wa masyid. Ada yang naik kenderaan. Ada yang berjalan kaki. Daripada kanan sejauh mata memandang. Pandang kiri sejauh mata memandang. Pandang belakang sejauh mata memandang. Nak katanya ramai yang mengerjakan haji, hampir 100,000 orang. Subhanallah. Tuan-tuan, 10 tahun Islam berada di Madinah, 100,000 orang masuk Islam. Kita ni umur dah 30, kita ni umur dah 40. Saya bertanya dalam diri saya, berapa ramai yang orang dah saya cuba untuk kita Islamkan. Dan berapa ramai yang dah kita cuba dakwah. Islam ini begini. Kita bukan nak sekadar Islamkan, tapi kita nak bagi tahu what is the value of Islam. Kita nak ajar pada dia. Rasulullah SAW 100,000 orang. Daripada dulu Rasulullah diusir kota Mekah, pergi ke Madinah bersendirian hanya dengan Saidina Abu Bakar, 100,000 orang menyatakan keislaman. Lalu malaikat Jibril datang kali kedua, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mur ashabaka, wahai Muhammad, ya Muhammad, mur ashabaka, perintahkan sahabatmu untuk apa? Falyarfa'u aswatahum, angkat suara, bitalbiyah fa innaha syiarul haji. Jadi mengangkat suara ketika haji ini merupakan adalah kita katakan pahala yang besar, digalakkan, dan ada dalam hadis-hadis. Izinkan saya untuk share antara fadilat untuk kita bertalbiyah. Kita baginda sallallahu alaihi wasallam, afdalul hajj, sebaik-baik haji adalah al-ajju was-sajju. Ya. Okey ni, baik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya, ayyul haji afdal? Haji apa yang paling terbaik? Kata Rasulullah, afdalul hajj al-ajju was-sajju. Sebaik-baik haji adalah yang mana al-ajju, yang mana ketika dia bertalbiyah dia angkat suara dia kuat-kuat. Kita nak syiar tauhid, tuan-tuan. Labbaik Allah, aku sahut seruan Allah, Tuhan aku ni Allah. La syarika lahu. Was-sajju. Was-sajju dia apa? Dan menumpahkan darah. Maksudnya berkorban, bayar dam. Itu afdal. Itu maksudnya kat sini ulama kata menumpahkan darah berarti kiran ni afdal. Berarti tamatuk ni afdal kerana ada tumpahan darah. Itu pandangan selain daripada ulama Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, ma min muslimin yulabbi. Tidaklah seorang yang muslim ini bertalbiyah melainkan makhluk-makhluk Allah illa labba an yaminihi wa shimalihi. Hak yang di kanan, yang di kiri, daripada batu, pohon-pohon, segala semuanya ini semuanya akan ikut bertalbiyah. Maksudnya kalau talbiyah kita ni suaranya sampai 10 meter,
Apa yang 10 meter tu semua akan ikut talbiyah bersama. Ulama kata ini ada dua maksud daripada hadis ini. Yang pertama, kata ulama, maksudnya adalah dalalatun zahira ala idraki jamadat. Bahawasanya kelak mereka ni, semuanya ini apa? Mereka ini menjadi saksi apa yang kita buat. Kita talbiyah, diorang pun bertalbiyah juga. Kalau diorang menjadi saksi pada benda yang baik, tidak menafikan bahawasanya mereka juga kalau kita buat jahat, contohnya waliyazubillah lah, kita buat maksiat, tak ada orang, tapi ada batu-batu, ada pepohonan. Mereka ini semua makhluk Allah. Sebagaimana kita bertalbiyah, mereka akan bertalbiyah juga menjadi saksi. Kita mentauhidkan Allah SWT. Maka begitu juga sebaliknya. Kemudian ulama yang seterusnya mengatakan antara yang menunjukkan bahawasanya bila kita bertalbiyah, kemudian makhluk-makhluk Allah yang bertalbiyah, kita dapat pahala berganda. Sebab kita ajak makhluk-makhluk Allah ni, al-jamadat yang tak bergerak ni pun bertalbiyah sekali. Kita tunjukkan, jadi bila kita talbiyah, batu-batu bertalbiyah sebab kita talbiyah, so kita dapat pahala. Ini antara kelebihan bagi orang yang buat bertalbiyah dengan kuat, tetapi ini hanya untuk lelaki sahaja. Yang perempuan, kita tahu suaranya manis, tapi berhati-hati, boleh tergoda orang-orang yang dalam keadaan ihram. So orang perempuan suaranya direndahkan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ma ahalla muhillun qattun. Tidaklah seorang itu bertalbiyah walau kabbara, lebih baik bertahlil, kemudian bertakbir la ilaha illallah atau Allahu akbar, illa busyir, melainkan akan diberikan kabar gembira. Qila ya Rasulullah, diberikan kabar gembira dengan syurga ke? Qala na'am, kata Rasulullah, ya dengan syurga. Maka banyakkan bertalbiyah. Afdalul hajj, sebaik-baik haji adalah dengan talbiyahnya diangkatkan. Orang perempuan kalau sesama perempuan tak ada lelaki lain, angkat suara bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini sahaja dahulu kelas kita, peta perjalanan haji wada. Besok insya-Allah hari kedua kita akan masuk perjalanan daripada kota Madinah. Baginda SAW bergerak menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, daripada arah utara ke arah selatan, yang mana mengambil masa lebih kurang 8 hari perjalanan. 8 hari ini penuh dengan cerita suka dan duka, penuh dengan cerita-cerita ibrah yang kita boleh ambil, penuh dengan hukum-hukum fiqh dan rukun dan sebagainya, yang mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita semuanya. Baik, alhamdulillah hari ini ada lebih kurang 119 orang yang datang. Saya rasa bersyukur, terima kasih kepada yang hadir, dan banyak yang bertanya. Satu, saya nak minta tolong-tolong daripada yang hadir hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menghargai kelas ini, rasa kelas ini kelas yang bermanfaat pada saya yang pertama, tolong sebarkan pada yang lain. Yang kedua yang saya harapkan, saya akan buka dalam grup. Nanti saya buka, maksudnya semua boleh komen dalam grup. Semua boleh komen dalam grup. Saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa sedikit, tolong tulis apa perasaan ikut kelas pada hari ini. Apa pengajaran yang dapat pada hari ini. Sikit pun tak apa, kita nak meriahkan grup kita. Kita nak meriahkan grup kelas haji percuma ni, sehingga orang yang tak sempat ikut pada malam ni, dia mudah-mudahan Allah berikan dia kekuatan untuk, best lah kelas ni, mudah-mudahan. Kalau best lah, kalau tak best, baik sambung tidur. Kan? Saya rugilah hari pertama, tak apa, saya nak ikut hari kedua. Saya nak ikut, saya nak faham. Dan insya-Allah tuan-tuan pun akan mendapatkan saham yang sama. Itu saya minta sedikit bantuan daripada tuan-tuan perempuan, meriahkan grup kita dengan komen-komen, dengan yang positif, apa kita katakan sharing, review daripada kelas ini. Yang baik sebarkan, yang buruk minta tolong PM saya, bagi tahu pada saya, Ustaz tolong buat begini, buat begitu, slowkan sikit, buat macam mana sehingga saya dapat memperbaiki kelas ini dan bermanfaat. Baik, ada yang bertanya soalan yang lain, insya-Allah nanti kita akan Ustaz, niat badal haji macam mana? Baik, sekarang ni kita masuk dalam konteks soalan. Konteks soalan. Saya dah mengambil masa tuan-tuan ni, dan saya bagi tahu awal-awal, kemungkinan kelas kita ni boleh sampai 4 hari. Kemungkinan kelas kita ni boleh sampai 4 hari. So lock the date awal-awal. Saya cuba untuk 3 hari. Tapi kalau seandainya 4 hari, apa saya boleh buat lah kan. Tapi cumanya saya pun bekerja juga. Sekejap, saya nak baca komen. Bukan kat sini. Maaf, tak apalah, baca komen kat sini. Soalan yang pertama, ada yang bertanya, Ustaz, niat untuk badal haji macam mana? Kalau kita niat untuk, contohnya tadi kan labbaika an syubrumah,
Itu untuk syukur rumah. Contohnya saya nak buat untuk Mustafa Muaz. Labbaika an Mustafa. Aku buat untuk Mustafa. Aku seorang untuk Mustafa. Kemudian yang seterusnya, adakah lebih afdal buat haji kedua kerana rasa haji pertama kurang sempurna atau buat haji badal untuk family yang belum haji? Okey, pada saya soalan yang ni agak berat sikit. Yang mana yang lebih afdal, nak buat haji yang nak buat ulang sekali lagi haji atau buat yang family yang belum haji? Kalau saya peribadi, nantilah besok insya-Allah kita simpan soalan ni. Baik. Seterusnya, ada yang bertanya, dia pernah mengajarkan haji tanpa visa haji dan dipanggil lagi untuk berhaji. Setelah ibunya meninggal dunia, perlukah dia ulang semula haji untuk diri sendiri atau buat haji untuk diri sendiri? Buat haji tanpa visa haji berdosa, tapi sah. Berdosa kenapa? Kerana melanggar hukum pemerintah, tapi sah. Jadi dia perlu beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu meninggal dunia, apa hukum buat haji untuk orang yang dah meninggal dunia? Kalau seandainya dia berwasiat ataupun tidak berwasiat, tu pun insya-Allah besok kita akan simpan juga. Kita akan simpan juga. Baik, saya rasa itu saja, kita tutup dengan doa. Kita ambil masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul ya Allah dengan keberkatan majlis ilmu ini, dengan amalan saleh yang kami harapkan kami lakukan pada malam ini. Kami bangun pukul 2 pagi, kami bangun pukul 9 malam, kami tinggalkan aktiviti kami untuk-Mu ya Allah. Kami tawassul ya Allah dengan keikhlasan ini, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua ibu bapa kami, ya Allah, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampunkan dosa anak-anak kami, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum kerabat yang terdekat maupun yang jauh. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami dengan haji yang mabrur, dengan sa'i yang masykur, dengan dosa yang maghfur. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami ibadah haji bagi mereka yang belum mampu untuk melaksanakannya, ya Allah. Ya Allah, sahutlah kami, ya Allah. Panggillah kami menuju-Mu, ya Allah. Berikanlah kami hidayah, berikanlah kami kekuatan. Kami mohon kepadamu ya Allah segala apa yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon perlindungan daripada segala kejahatan yang diminta olehnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah saya akan buka grup ni. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan tolong share apa review untuk kita mengajak sahabat-sahabat yang lain ikut kelas juga pada hari ini. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.